在的人啊，呀，很幸运，呀，吃什么都有了，呀，所以他们浪费，以前没有，以前你一块的那个糕饼啊，跌下去又拿起来吃，呀，现在跌下不要了不要了啊，就这样了。Food is like a source of life. So if you waste it, so food is like oxygen. You have to eat to survive. So wasting is not a good thing. Isu pembuangan sisa makanan merupakan antara masalah yang dihadapi bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi juga di peringkat global. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh portal atas talian M-Star pada tahun 2013, setiap hari Malaysia menghasilkan 15,000 tan sisa makanan. Jumlah ini cukup untuk mengisi 7 buah parang bola dan membekalkan makanan kepada 7.5 juta orang dalam sehari. Secara purata, seorang penduduk Malaysia akan membazir sebanyak 550 kilogram makanan setiap tahun. Pembaziran makanan di kawasan bandar adalah jauh lebih banyak daripada pembaziran di kawasan luar bandar. Di Pulau Pinang, Persatuan Pengguna Pulau Pinang telah mendakwa bahawa dengan hanya pulau negeri tersebut sahaja, sebanyak 355 tan sisa makanan dihasil setiap hari dan 10 hingga 15% terdiri daripada pembaziran makanan oleh pengguna. Isu pembuangan sisa makanan ini memberi impak yang negatif kepada kelestarian alam sekitar dengan mengakibatkan pencemaran udara dan air. Sisa makanan yang dibuang akan mereput dan menghasilkan gas-gas beracun seperti gas metana dan gas karbon dioksida, iaitu punca utama kejadian pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Proses perebutan ini juga akan menghasilkan air larut resap. Sekiranya tidak dirawat dengan betul, air larut resap boleh mencemarkan bekalan air minuman manusia. Keadaan akan bertambah teruk jikalau air ini mengalir ke laut dan menjejaskan kehidupan flora dan fauna akuatik serta bekalan ikan yang menjadi sumber makanan penduduk Malaysia. Pembaziran makanan turut memberi kesan kepada ekonomi negara. Pada masa ini, pengeluaran makanan negara, terutamanya beras, hanya menampung 72% keperluan penduduk. Digabungkan dengan pembaziran makanan oleh pengguna Malaysia pula, kadar pembaziran makanan Malaysia adalah lebih pesat daripada kadar pengeluaran makanan. Dalam hanya 30 minit, seseorang dapat membazir sejumlah makanan yang memerlukan jangka masa beberapa bulan untuk dihasil. Justru, sejumlah wang yang besar dilaburkan untuk mengimport sumber makanan dari luar negara agar dapat menampung keperluan penduduk. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan pengaliran wang ke luar negara dan seterusnya menyebabkan kejatuhan nilai mata wang Malaysia. Menurut Dr. Teng Lee Chong, seorang pakar pengurusan sisa,
Didikan rakyat Malaysia mengenai kepentingan ketidakbaziran makanan sangat diperlukan. Hal ini demikian kerana peningkatan jumlah pembaziran makanan di Malaysia seringkali dikaitkan dengan sikap rakyat Malaysia yang kebanyakannya mengambil kesempatan terhadap makanan yang mudah diperoleh di negara ini. Sikap ini wujud akibat kekurangan kesedaran tentang kesan-kesan negatif pembaziran makanan ke atas bukan sahaja alam sekitar tetapi juga ekonomi negara. Sikap memilih oleh sebab cita rasa, pendapat atau cara memasak juga meningkatkan kebarangkalian pembaziran makanan. Makanan yang biasa dibuang akibat faktor-faktor ini adalah seperti kerak roti, serat sayuran, buah-buahan yang tidak berkulit cantik dan buah-buahan yang berbentuk tidak normal. Kekurangan perancangan sebelum membeli belah juga menyumbang kepada pembaziran makanan kerana pengguna akan membeli jumlah makanan yang lebih daripada kuantiti yang boleh dimakan sebelum tarikh luput, terutamanya apabila makanan dijual pada harga diskaun atau promosi. Akhirnya, kebanyakan makanan yang dibeli semasa promosi akan terus dibuang ke dalam tong sampah. Dalam usaha bagi memastikan kelestarian Malaysia dan dunia sejagat dijamin, isu pembaziran makanan perlu diperhalusi dan dititik beratkan oleh setiap anggota masyarakat. Perancangan pembelian makanan yang baik, pengawalan diri dan penambahan ilmu pengetahuan akan memberi impak positif yang besar kepada usaha untuk mengurangkan kelaparan kronik sedunia, malnutrisi, kemiskinan, ketidakstabilan politik, kekurangan air bersih dan pelepasan gas rumah hijau. 增加差不多我們去送啲那些紅煙啊、果煙啊，是有兩皮那些魚仔好，我會拿去給我的魚吃。 Secara global, sekiranya hanya satu suku daripada seluruh jumlah makanan yang dibazir dapat dikurangkan, jumlah makanan tersebut sememangnya cukup untuk membekalkan 870 juta orang dan menjimatkan 4 trilion ringgit. Adik suka makan tak? Ya. Okay. Adik rasa makanan penting tak? Okay, thank you.